Kek TV KPM. Okey, jom murid-murid Cikgu Syam semua. Okey, untuk elemen yang seterusnya adalah tema dan persoalan yang dipilih di sini. Standard pembelajarannya adalah 1.2.1 iaitu 3, iaitu bagaimana kita memahami tema dan persoalan yang terdapat dalam keseluruhan gurindam yang kita bincangkan seketika tadi. Okey. Jadi sebelum itu Cikgu Syam ingin menerangkan terlebih dahulu untuk memahamkan lagi murid-murid supaya murid-murid faham bagaimana nak mengenal pasti tema. Apa itu tema? Bila sebut tema, dia merupakan gagasan pemikiran utama. Gagasan pemikiran utama ataupun persoalan pokok ataupun persoalan utama yang terdapat dalam sesebuah karya. Sama ada dalam genre puisi, sama ada dalam karya dalam genre prosa, tema ini merupakan persoalan utama ataupun gagasan pemikiran utama. Atau simbolnya Cikgu Syam suka bila mengajar, Cikgu Syam mengambil sepohon pokok, sepohon pokok dan temanya akan berada di bahagian batangnya. Sebab tema ni hanya ada satu sahaja dalam genre, dalam setiap karya yang kita kaji. Jadi murid-murid perlu faham terlebih dahulu. Tema ini merupakan persoalan utama, persoalan pokok ataupun gagasan pemikiran utama yang ingin diketengahkan dalam karya. Itu maksud tema. Kemudian bila kita faham apa itu tema, barulah kita keluarkan. Kita dah kaji maksud seketika tadi. Betul. Maka kita boleh buat apakah tema yang terdapat dalam gurindam beberapa petua hidup. Yang terdiri pada 10 rangkap tadi yang kita bincang maksudnya. Jadi tema beberapa petua hidup yang dapat kita hasilkan di sini dia bertemakan tentang kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup yang diperoleh oleh seseorang sekiranya kita menghindarkan diri kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak baik ataupun perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Maksudnya kita perlu menghindarkan diri kita. Di mana secara keseluruhannya gurindam beberapa petua hidup ini dia memberikan panduan kepada kita manusia. Memberikan panduan kepada kita manusia untuk memperoleh kesejahteraan dalam kehidupan kita. Maka di sini apabila pelajar ingin menjawab soalan sama ada dalam soalan respon terbuka ataupun dalam soalan respon terhad, maka pelajar perlu nyatakan contohnya. Perlu nyatakan contohnya. Jadi contohnya pelajar-pelajar boleh mengambil dalam rangkap puisi tersebut. Jadi di sini Cikgu Syam berikan di sini adalah barang siapa mungkir janji namanya tentu menjadi keji. Ini perbuatan yang tak elok. Maksudnya bila kita berjanji dengan seseorang kita kena tepati janji. Jadi pelajar sekiranya keluar dalam soalan respon terbuka untuk dapat 4 markah maka pelajar kena nyatakan sebegini. Kena nyatakan tema, sedikit huraian, kemudian kena berikan contoh rangkap gurindam yang sesuai. Perlu ditulis dalam jawapan kita. Cikgu, ada soalan. Kalau tak bagi contoh, adakah markah akan berkurang? Markah akan berkurang. Sebab dia ada markah untuk contoh. Sebab itulah dalam setiap soalan yang kita jawab perlu nyatakan contoh. Murid perlu nyatakan contoh. Jangan sesekali abaikan. Sebab contoh itu penting, akan dapat markah. Boleh faham tak murid-murid yang ada di skrip di talian sekarang ini? Boleh faham, maksudnya boleh faham. Jadi murid-murid perlu nyatakan contoh, perlu nyatakan isi. Untuk menjawab soalan tema ataupun untuk menjawab apa-apa sahaja soalan yang dikemukakan. Baik. Seterusnya kita pergi kepada persoalan. Sebab tema dan persoalan ini dia saling berhubung. Berkait rapat lah kan, Cikgu? Berkait rapat. Kalau ibarat sebatang pokok tadi, tema berada di bahagian batangnya, Irfan. Betul. Tetapi kalau persoalan, Cikgu Syam nak tanya percambahan minda pada pagi ini, persoalan biasanya dia akan duduk di mana? Persoalan di bahagian daun-daun, Cikgu? Di bahagian daun. Ya, betul Irfan. Persoalan biasanya dia akan berada di bahagian ranting-ranting. Sebab persoalan dalam setiap genre ini banyak. Betul. Tema ni hanya ada satu sahaja. Ibarat kalau Cikgu Syam lukis sepohon pokok pada pagi ini, tema berada di sini, persoalannya berada di bahagian ranting-ranting sebab persoalan ini merupakan isu sampingan yang hendak diperkatakan dalam genre yang mana persoalan ini perlu mempunyai kaitannya dengan tema. Isu sampingan. Jadi murid-murid kena faham persoalan isu sampingan. Kalau tema merupakan pokok persoalan. Nak lebih senang, nak lebih mudah, buat dalam bentuk peta minda, lukis sepohon
pokok. Di situ. Ini mudah cikgu kan untuk Ya, mengingat betul. pun Untuk boleh juga. mengingat. Sebab dalam KMK ni kita ada konsep, dia ada bahagian mengingat. Dia ada ingat dia. Dan juga dia ada bahagian memahami. Okay, untuk setiap elemen yang dikaji. Itu persoalan. Itu tema, itu persoalan. Okey. Seterusnya kita melihat apakah persoalan-persoalan yang dapat kita keluarkan. Kita perlu kupas persoalan-persoalan tersebut. Okey, di mana kalau kita melihat di sini. Okey, pada rangkap yang pertama, okey, persoalan tentang kesengsaraan hidup, okey, sekiranya kita bersikap malas. Okey, jadi kita kena tulis contoh mana, rangkap mana yang sesuai. Okay, jadi pada rangkap yang pertama di mana diceritakan di sini orang malas jatuh sengsara. Okay. Yang penting di sini murid-murid kena faham untuk menjawab soalan-persoalan, kata kunci persoalan perlu hadir bersama jawapan. Kena letak itu dulu. Ya, ini penting. Okay, ini untuk membezakan antara elemen-elemen kajian dalam KMK. Okay, maksudnya kena hadir terlebih dahulu perkataan persoalan tentang. Baik. Jangan tertinggal. Jangan tertinggal. Kalau tertinggal, kita akan rugi markahnya di situ, Irfan. Okey, jadi untuk rangkap yang kedua, di mana persoalan tentang sikap seseorang yang tidak menepati janji akan dibenci oleh masyarakat. Buktinya di mana? Buktinya barang siapa mungkir janji, namanya tentu menjadi keji. Okey, dan persoalan pada rangkap yang ketiga. Persoalan pada rangkap yang ketiga dia kata kalau diri kena angkara turutlah susah sanak saudara. Di sini kita boleh keluarkan satu persoalan, itu persoalan tentang sekiranya ingin melakukan sesuatu perkara kita perlulah berfikir terlebih dahulu agar tidak menyusahkan orang lain. Okey. Manakala pada rangkap yang keempat diceritakan di sini persoalan tentang kepentingan menjauhkan diri daripada melakukan perbuatan maksiat ataupun perbuatan yang keji. Maknanya dia berada pada rangkap yang keempat, segala maksiat ada di dunia, ikhtiarkan diri menjauhi dia. Okay? Daripada isi di sini maka kita keluarkan persoalannya di sini. Okay. Sama juga pada rangkap yang kelima, hukuman bagi orang berdosa dengan tiada memandang bangsa. Jadi kita keluarkan daripada rangkap yang kelima ni apa persoalan dia? Di mana persoalannya adalah tentang keadilan. Keadilan bagaimana? Keadilan apabila menjatuhkan hukuman kepada mereka yang melakukan kesalahan tanpa mengenal bangsa. Maksudnya murid-murid ni dia perlu faham, okay, isi apa yang dibincangkan untuk keluarkan persoalan. Itu penting. Pemahaman itu penting. Okey? Seterusnya persoalan pada rangkap yang seterusnya adalah persoalan tentang kepentingan menjaga maruah, okey, sebagai seorang wanita. Perlu. Okey, ini dibuktikan pada rangkap yang ke-6, orang perempuan manusia juga kehormatan dirinya wajiblah dijaga. Okey, seterusnya dia kata sini, okey, rangkap yang seterusnya, rangkap yang ke-6, okey, kalau tiada emas di pinggang sanak saudara menjadi renggang. Okey, persoalannya di sini adalah persoalan tentang sekiranya tidak mempunyai harta yang banyak, okey, hubungan persaudaraan akan menjadi renggang. Okey, itu persoalan dia. Seterusnya persoalan pada rangkap yang ke-7, ada uang badan tak sihat, tidak bernikmat, apa dibuat, apa persoalan dia. Okay? Jadi persoalannya pelajar-pelajar kena keluarkan, iaitu persoalan tentang kepentingan menjaga kesihatan diri. Itu je persoalan dia, simple sahaja, senang sahaja. Okey. Kemudian pada rangkap yang ke-8 ialah jika diturut kehendak hati kelak boleh menjadi mati. Okey, apa persoalan dia? Persoalannya kita keluarkannya di sini adalah persoalan tentang kepentingan bersikap rasional dalam setiap tindakan yang diambil, dalam setiap tindakan yang dibuat. Okey, dan yang terakhir sekali, kunci hati ialah iman kepada kelakuan jadi pedoman. Jadi persoalan yang terakhir untuk rangkap yang ke-10 di sini adalah persoalan pentingnya iman dalam kehidupan setiap manusia. Jadi kita keluarkan ke semua sekali. Okay, bila murid-murid mengkaji teks, okay, mengkaji puisi apa-apa sahaja, sama ada gurindam, sama ada syair, sama ada sloka, kita keluarkan isi-isi dia. Untuk kita jadikan elemen-elemen apa, contohnya macam persoalan, macam tema, okay, macam pengajaran, macam bagaimana kita nak mencari nilai. Okay? Jadi murid-murid kena perlu banyak memahami istilah-istilah konsep yang dikemukakan dalam KMK. Okey. Seterusnya Irfan, kita lihat di sini kita nak menguji. Kita nak menguji pemahaman pelajar
yang ada di hadapan, yang ada di skrin, yang ada di talian sekarang ini. Kita nak melihat setelah kita memberikan penerangan tentang cirinya, tentang maksudnya, tentang temanya dan seketika tadi adalah tentang persoalannya. Jadi kita berikan pengujian. Pengujian yang mana kita melihat bagaimana pelajar menghasilkan skrip jawapannya. Yang ada di talian sekarang ini Sofia, Izwani, kemudian Intan, kemudian Ashikin. Cikgu Syam harap anda semua telah pun bersedia. Boleh tak? Boleh cikgu. Sebab Ifah nampak dari tadi murid-murid cikgu ni dah tulis nota, dah catat, fokus tadi. Jadi Ifah rasa mereka memang cukup bersedia untuk soalan cikgu. So kita melihat soalan yang pertama. Soalan pengukuhan di sini. Soalan yang pertama di sini ini merupakan soalan yang biasa-biasa. Yang biasa-biasa. Awal lagi? Ya, yang biasa-biasa sahaja. Di mana diminta di sini adalah tentang dua ciri. Dua ciri bagi petikan gurindam di atas. Dia nak ciri. Seketika tadi Cikgu Syam dah terangkan bagaimana kita nak mengeluarkan cirinya. Ada lebih kurang 8 ciri tadi. Dan dalam soalan hanya minta 2 ciri sahaja. Ini merupakan contoh soalan respon terhad. Respon terhad, jawapan sudah ada di dalam petikan yang diberi. Cuma murid-murid perlu memahami istilah konsepnya. Soalan minta ciri. Jadi Cikgu Syam buka soalan ini untuk murid-murid. Cikgu Syam cuba menjawab. Salah tidak mengapa. Kita cuba berdiskusi, kita cuba berbincang pada pagi ini. Apakah jawapan yang sesuai untuk ciri gurindam tersebut? Siapa nak mencuba? Sila angkat tangan. Siapa nak mencuba? Intan Atifah, cikgu. Intan. Cikgu Syam bagi ruang untuk Intan mencuba menjawab soalan ini. Baca gurindam tersebut terlebih dahulu. Kemudian Intan cuba keluarkan 2 cirinya. Silakan Intan. Baca gurindam dulu. Baca dulu. Nak dengar suara sikitlah. Belanja sikit suara tu. Silakan. Orang malas jatuh sengsara, orang rajin banyak saudara. Orang perempuan manusia juga, kehormatan dirinya wajib dijaga. Ya, Ciri yang terdapat dalam petikan gurindam di atas, yang pertama ialah mempunyai dua baris dalam satu rangkap. Dan yang kedua mempunyai skema rima hujung yang sama iaitu AA. Tahniah. Tahniah Intan kerana berani mencuba. Betul tak agak-agak jawapan yang diberikan oleh Intan tadi? Saya setuju cikgu dengan jawapan yang diberikan. Sebab kita dah nampak ciri dia. Di mana cirinya yang pertama sekali yang diberikan jawapan oleh Intan tadi mempunyai 2 baris. Betul. 2 baris dalam satu rangkap. Senang ni. Dalam satu rangkap 2 baris saja. Kan? Ni baris 1. Baris 1 ni baris 2. Baris 1 tadi yang Cikgu Syam bagi tahu ada syarat. Baris yang kedua adalah jawab. Jadi bila Intan menghasilkan jawapan yang sebegitu, Intan akan dapat 2 markah untuk soalan respon terhad. Manakala ciri yang kedua yang diberikan tadi adalah mempunyai skema rima yang sama. Cikgu. Kan? Skema rima yang sama. Bagaimana skema rima yang sama? Contohnya, orang malas jatuh sengsara, orang rajin banyak saudara. Sini berakhir dengan A, sini berakhir dengan A, maka skema rimanya adalah sama, iaitu AA. Begitu juga pada rangkap yang kedua. Sama juga kan? Skema rimanya adalah AA. Skema rima yang sama. Sebab itulah gurindam ini, dia terdiri daripada puisi yang bentuknya adalah terikat. Kenapa terikat? Sebab rimanya sama. Itu soalan yang pertama. Kita uji lagi murid-murid kita hari ini. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya ialah ini soalan di luar kotak. Dia meminta pelajar supaya berfikir. Soalan berfikir aras tinggi sedikit pada pagi ini. Dan gerundamnya adalah orang malas jatuh sengsara, orang rajin banyak saudara. Berdasarkan rangkap gurindam di atas, mengapakah kita perlu bersikap rajin? Soalan ini berfikir di luar kotak. Kenapa kita perlu bersikap rajin? Apa jawapan dia? Cikgu minta pelajar atau murid-murid untuk memberikan jawapan. Siapa nak bantu cikgu untuk jawab soalan ni? Siapa? Sila angkat tangan. Izwani ke Ashikin ke Sofia nak jawab ni? Siapa yang nak mencuba? Shikin?
Okey, Sofia. Sofia. Okey, cuba Baik, Sofia. silakan Sofia. Jawapan dia persoalan tentang sikap seseorang yang tidak menepati janji akan dibenci oleh masyarakat. Ya, betul ke tu? Betul ke? Macam soalan lain Macam je tu. lain soalan je. Persoalan tentang kesengsaraan dalam kehidupan sekiranya kita bersikap malas. Okey. Mengapakah kita perlu bersikap rajin? Soalan ni soalan berfikir. Dia minta murid-murid supaya berfikir. Kenapa kita perlu bersikap rajin? Okey, kenapa Sofia? Okey, siapa nak bantu? Siapa nak bantu? Orang yang malas akan sengsara dalam kehidupan. Hidup dia orang akan susah. Okey. Hidup mereka. Okey. Cikgu rasa jawapan tu tak berapa tepat lagi. Apa kata kalau kita buka jawapan ni? Kalau tak ada, Irfan nak cuba jawab. Okey, kalau tak ada, Irfan yang cuba jawab. Ada ke tak nak jawab? Tolong sebab jawab. soalan ini merupakan soalan berfikir. Mengapakah kita perlu bersikap rajin? Kenapa? Okey, Irfan Apa jawab pendapat cikgu awak boleh. kenapa? Ya. Okey, baik. Bagi Irfan, orang ni kalau dia rajin cikgu, dia akan disenangi dan disukai oleh orang ramai. Ya, betul Irfan. Ini jawapan dia. Orang yang bersifat rajin akan disenangi dan disukai oleh orang ramai. Itulah jawapannya. Okey, cikgu. Baik, terima kasih kepada murid-murid yang berjaya menjawab soalan cikgu iaitu Intan dan juga Sofia sebentar tadi. Didik TV KPM